Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dalam musim pandemik yang berlaku pada hari ini. Baik, kalau kita telah perhatikan pada halaman yang lalu, iaitu pada halaman yang ke-6, kita telah pun membincangkan mengenai tentang cabaran, hadis yang membincangkan tentang cabaran sebagai seorang khalifah di muka bumi. Maka perbincangan pada hari ini adalah tentang sesuatu yang memberikan kekuatan kepada khalifah pula. Baik, sebelum tu saya ingin bertanya khabar dulu kepada Ustaz Husaini. Sihat Ustaz Husaini ya? Ini kan tak ingat saya tadi. Saya terlupa. Saya sihat alhamdulillah. Doktor sihat Alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan ya, saya terlupa nak alu-alukan Ustaz Husaini pada hari ini. Baik. Perbincangan kita yang semalam, kita telah membincangkan mengenai tentang khalifah, sejarah khalifah, cabaran sebagai khalifah dan sebagainya. Hari ini kita akan melihat semula apakah kekuatan yang boleh diberikan kepada khalifah dalam dia mentadbir muka bumi ini. Baik, sebelum kita bincangkan hadis yang akan kita kupas pada hari ini, mari bersama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan dipersembahkan oleh qari kita Al-Fadhil Ustaz Husaini Johan Qari mana dulu? Johan Negeri 9. Okey, Johan Qari Negeri 9. Silakan Ustaz. Terima kasih Dr. Sanusi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, ayuh kita buka mushaf kita, sedia dengan mushaf kita di hadapan, buka muka surat yang ke-7 ayat yang ke-40 sampai 43 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, masya-Allah. Bacaan Ustaz Husaini memang menggetarkan jiwa. Saya nak bagi semangat kat doktor. Masya-Allah. Baik. Hari ini kita akan membincangkan tentang apa yang memberikan kekuatan kepada seorang khalifah. Kalau kita perhatikan bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini tadi, Allah Taala memberikan peringatan kepada Bani Israel supaya menyempurnakan janji, kemudian jangan jual ayat Allah, kemudian jangan campurkan antara hak dan yang batil. Tetapi perhatikan tuan-tuan, bagaimana Ustaz Husaini bacakan tadi, penutupnya Allah Taala cerita tentang salat. Allah Taala kata wa aqimus salata warka'u ma'ar raki'in wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah Taala ceritakan tentang salat kerana salat akan memberikan kekuatan kepada kita sebagai khalifah. Tak habis kat situ, ayat yang kedua lagi selepas daripada itu Allah Taala kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Maknanya dua kali selepas Allah Taala membincangkan tentang sejarah pelantikan khalifah, Allah Taala bincang dua kali tentang salat. Jadi hari ini kita akan baca hadis mengenai dengan salat yang memberikan kekuatan kepada orang Islam dan khalifah. Mari bersama tuan-tuan kita perhatikan pada slide kita pada hari ini tentang hadis mengenai salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah.
An Abi Qatadah bin Rib'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla iftaradtu ala ummati khamsa salawatin wa ahidtu 'indi ahdan annahu man hafaza 'alayhinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafiz 'alayhinna fala ahda lahu 'indi. Maksudnya daripada Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku telah mewajibkan kepada umatmu solat 5 waktu dan aku telah menetapkan di sisiku perjanjian bahawa sesiapa yang menjaga solat-solat itu pada waktunya, maka aku akan masukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang tidak menjaganya maka tiada perjanjian untuknya di sisiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Baik, perhatikan hadis ini tuan-tuan. Hadis ini lain sikit. Kalau Ustaz Husaini perasan sebenarnya hadis ni lain sikit daripada hadis yang sebelum daripada ini. Kerana hadis ni menceritakan tentang dialog Allah kepada Rasulullah. Seakan-akan menunjukkan hadis ini, kalau dalam definisi ulum hadis, hadis ini dipanggil sebagai hadis qudsi, iaitu Rasulullah menyampaikan dialog yang diberikan oleh Allah Taala kepada dia. Dia tidak dinamakan Quran, dia dinamakan hadis qudsi. Barangkali ada yang pertama kali dengar. Hadis qudsi adalah lafaz Allah Taala turunkan, tetapi Rasulullah mengungkapkan dengan lafaznya sendiri. Dia tidak dinamakan Quran. Dia dinamakan sebagai hadis qudsi. Perbincangan lanjut mengenai hadis qudsi ini secara terperinci ataupun tentang pendetailan mengenai isi kandungnya, kita akan bincang lagi selepas daripada ini, setelah kita berehat seketika dahulu. Lepas ni jangan ke mana, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, kalau sebelum tadi kita telah membicarakan mengenai hadis tentang salat, iaitu Allah Ta'ala akan memasukkan syurga kepada mereka yang mendirikan salat, dan Allah Ta'ala kata siapa yang tidak mendirikan salat dia tidak ada perjanjian, seolah-olah Allah Ta'ala tak tengok dia, tidak ada perjanjian dengan dia. Tapi sebelum tu, seperti biasa, bila kita bincangkan sesuatu hadis, kita kena tahu siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik, seperti biasa Ustaz Husaini. Ya, baik. Tetamu saya pada hari ini. Tetamu hari-hari ya. Tetamu hari-hari. Baik, siapa perawi yang meriwayatkan hadis ni? Siapa yang dengar daripada Rasulullah? Baik, daripada hadis tersebut adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Qatadah bin Rib'i. Sebutannya Rib'i ya. Beliau ni merupakan salah seorang tentera berkuda yang terbaik ya. Kalau Dr. Sanusi ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, kita kan di zaman Islam mula mengembang, dia ada tentera berpanah. Betul. Kan, dan ada pelbagai selok-belok tentang perang inilah, dan Abu Qatadah ini merupakan salah seorang tentera berkuda yang terbaik. Ya, dan juga beliau ini juga adalah yang meriwayatkan hadis tentang solat tahiyatul masjid. Betul. Betul. Terima kasih Ustaz Husaini. Mari kita sama-sama perhatikan dalam slide kita pada hari ini, siapakah tokoh perawi kita ataupun siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama, beliau adalah Qatadah, Abu Qatadah bin Rib'i, iaitu tentera berkuda yang terbaik. Yang ni adalah pujian daripada Rasulullah sendiri. Rasulullah kata khairu fursanana Abu Qatadah, tentera berkuda yang terbaik adalah Abu Qatadah. Yang kedua adalah beliau meriwayatkan hadis tentang salat tahiyatul masjid, iaitu dia memang pernah dengar hadis mengenai salat tahiyatul masjid daripada Rasulullah sendiri. Dan yang ketiganya adalah hadis tentang persoalan witir. Hadis tentang persoalan witir ni sebenarnya Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, dia dengar, Abu Qatadah dengar. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, mata tutir. Rasulullah kata kepada Abu Bakar, bila engkau melaksanakan solat witir? Abu Bakar kata, aku melaksanakannya pada awal malam. Tetapi bila Rasulullah tanya kepada Umar kata, aku melaksanakan solat witir pada hujung malam. Lalu Rasulullah pun berkata, akhadta bil quwwah. Maknanya orang yang melaksanakan witir hujung-hujung malam ni, dia memerlukan kekuatan, kerana takut nanti tidur dah hanyut terus, tak bangun terus, solat qiyamul lail,
Yang ni lah Rasulullah puji juga sedikit kepada Saidina Umar, engkau telah mengambil satu kekuatan sebab nak witir sebelum, maknanya hujung malam tu agak sukar, takut hanyut terus. Jangan hanyut sampai subuh pun hanyut selesai ni ya. Baik. Yang ni mengenai tentang perawi yang kita bincangkan pada hari ini. Maka mari kita bersama masuk pula kepada tentang perbincangan umum mengenai hadis tersebut. Perhatikan hadis ini dan perhatikan juga ayat Quran yang bermula tadi. Allah Ta'ala ceritakan tentang nasihat kepada Bani Israel. Kemudian Rasulullah, kita datangkan hadis daripada Rasulullah mengenai tentang apakah yang memberikan kekuatan kepada orang Islam, iaitu salat sendiri. Dan kalau kita perhatikan kat sini sebenarnya Ustaz Husaini, sebenarnya Allah Ta'ala ungkapkan dua perkara tadi. Allah Ta'ala suruh dirikan salat dan Allah Ta'ala suruh minta bantuan dengan salat. Kerana apa? Kerana salat ni sebenarnya dia memberikan kekuatan kepada umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Hudzaifah, Sayyidina Hudzaifah pernah menceritakan, dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun salla. Hudzaifah kata Rasulullah ni bila dia ada masalah je Ustaz Husaini, dia akan segera dirikan salat. Yang ni kekuatan Rasulullah yang kita harus belajar. Maknanya ada masalah, terus dirikan solat. Maknanya kata setiap permasalahan itu dia punya jalan penyelesaiannya adalah solat. Betul. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada umat Islam. Bila mana ada sebarang masalah, maka jangan kita cepat-cepat ataupun stres, tertekan, terus merungut dan sebagainya. Benda tu tak menyelesaikan masalah. Lebih baik kalau kita mendirikan solat dan membina kekuatan dengan Allah Taala itu sendiri. Bahkan Al-Imam Zamakhsyari ada menyebutkan tentang kisah seorang tabi'i yang nama dia Bakar Al-Muzani. Bakar bin Abdullah Al-Muzani ni, dia adalah seorang tabi'i yang hebat. Bila mana dia ada masalah, anak-anak dia ada masalah, dia kata bangun semua. Kalau kita ada masalah, qumu fasallu, dia kata. Kalau kita semua ada masalah, bangun dan dirikan salat. Jangan ada masalah kita buat tertekan, kita terlalu merungut sangat dan sebagainya, sehingga menyebabkan dia tak membantu kita menyelesaikan masalah pun sebenarnya pada hakikatnya. Ustaz Husaini. Baik, kemudian juga macam tu juga sebenarnya salat ini yang paling utamanya adalah membina hubungan dengan Allah Ta'ala. Manusia khalifah ada masalah, dia akan bina hubungan dengan Allah Ta'ala. Anggap solat itu adalah sesi komunikasi kita dengan Allah Ta'ala. Ini yang paling penting. Sebab yang kita bimbang solat ni orang lakukan kadang-kadang melaksanakan macam orang melepaskan batuk ke betuk di tangga Ustaz? Betuk saya tak tahu. Betuk. Okey, batuk di tangga kerana dia buat sambil lewa. Dalam solat tu tak berapa nak fokus kerana mungkin ada masalah tak faham nas ke, tak faham ayat Quran dan sebagainya. Jadi tak fokus. Sedangkan kalau kita tengok para sahabat, bila ada masalah, Rasulullah bila ada masalah, baginda mendirikan solat. Macam tu juga dengan sahabat, bila ada masalah dia kembali kepada solat, minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Macam tu juga dengan tabi'i tadi Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dia kata kalau kita ada masalah, dia pesan kepada anak-anak dia, kalau ada masalah macam mana pun jangan tinggal solat, dirikan solat, bina hubungan dengan Allah Ta'ala. Masya Allah, hadis ni sebenarnya sangat menarik. Inilah lebihnya program My Hadis Time ni, kita fokuskan kepada perbincangan hadis dan bagaimana hadis tu membina jati diri sebagai seorang khalifah. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita selepas daripada ini dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, kita dah bincang sebelum ni mengenai tentang hadis solat. Allah Ta'ala minta kita suruh minta bantuan dengan solat. Dalam hadis pun Rasulullah kata kita kena minta bantuan dengan solat, kita kena bina hubungan dengan solat. Tapi bagaimana pula manusia pada hari ini? Adakah mereka kalau ada masalah akan mendirikan solat? Ustaz Husaini rasa macam mana? Hari ini kalau ada masalah dirikan solat ke atau macam mana? Persoalan yang sangat baik sebab kita ni, kita semualah tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri dikelilingi dengan teknologi yang orang kata tidak bersempadan ni. Masya-Allah. Ada masalah je, orang kata sembuh terus dekat orang kata media massa dan sebagainya. Ada saya terbaca dekat ada satu media massa ni kan, saya terbaca ada permasalahan orang ni, isteri dia dengan suami dia. Diterangkan dalam page tu. Jadi komen-komen tu cakap, kau ceraikanlah dia, kau apalah sebagainya. Jadi benda seperti itu, adakah dia boleh menyelesaikan masalah sebenarnya? Dan sebenarnya doktor, saya rasa ini bagi pandangan saya, kalau ada masalah begitu, kena rujuk pada yang lebih arif. Contohnya pejabat agama dan sebagainya doktor.
Ya. Betul Ustaz Husaini Saya bimbang bila Ustaz Husaini sebut masalah rumah tangga tu dah jadi program rumah tangga pula nanti Jangan Contoh itu. Contoh aja. Okey, baik. Contoh. Yang ni masalah yang kita kena bincangkan sebenarnya tuan-tuan Ada masalah bukan cerita kat Facebook. Yang ni yang berlaku pada hari ni, ada masalah cerita kat Twitter, cerita kat Instagram, cerita kat Facebook, cerita kat TikTok. Kalau boleh TikTok boleh cerita pun juga. kalau boleh masuk yang juga. Ni yang bahayanya, maknanya gila ada masalah tak bina hubungan dengan Allah Taala sendiri. Yang kita bimbang kalau macam Ustaz Husaini sebut tadi, ada masalah dalaman, kita luahkan pada luaran, menyebabkan orang lain pun tahu dan dia tak menyelesaikan sebarang masalah. Bahkan apa yang diajar juga dalam hadis yang banyak tadi, sebelum tadi kita dah cerita daripada Rasulullah tentang hadis kursi. Rasulullah ada masalah, Huzaifah cerita hazzabahu salla, dia akan dirikan salat. Macam tu juga dengan Bakar Muzani, semua akan kembali kepada salat, bina hubungan dengan Allah Taala. Percayalah, saya pegang pada kata-kata ni tuan-tuan yang memegang jiwa manusia ni adalah Allah Ta'ala. Kalau ada masalah dengan manusia juga, kembali kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melembutkan jiwa-jiwa manusia. Yang ni yang kadang-kadang kita tak perasan Ustaz Husaini. Yang ni yang saya rasa sangat penting dalam pembinaan seorang khalifah di muka bumi. Sebenarnya solat memainkan peranan yang sangat penting. Dan kadang-kadang doktor, kalau kita perhatikan dalam solat tu sendiri, orang lah kan, kalau waktu senang dia lupa, waktu susah baru nak solat. Waktu senang itu dia lupa. Seperti mana yang dalam Al-Quran disebut, kalau kau bersyukur aku akan tambah nikmat kamu. Masya-Allah. Baik, kalau kau tak bersyukur aku akan tambah azab yang lagi pedih. Masya-Allah. Baik. Macam tu sebenarnya tuan-tuan maknanya ada masalah, bina hubungan dengan Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan mudahkan urusan kita. Tak pedulikanlah apa yang orang akan ungkapkan. Ini yang mengenai tentang suasana hari ini, tentang isu semasa, tentang apa saja masalah bukan diadukan kepada media sosial, dia tak menyelesaikan masalah, bina hubungan dengan Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan dan membantu menyelesaikan masalah yang berlaku tersebut. Baik, yang ni perbincangan kita mengenai hadis sepanjang episod kali ini dah hampir sampai kepada penghujungnya Ustaz. Sebelum tu, marilah kita sama-sama juga baca resolusi yang akan kita ambil daripada hadis ini. Mari sama-sama kita tengok slide yang akan kita bentangkan. Yang pertamanya adalah pengajaran ataupun resolusi daripada hadis ini. Allah mengingatkan kita bahawa solat adalah asas yang mesti diperkukuh dalam peribadi seorang khalifah. Yang kedua, mereka yang tidak menjaga solat ialah golongan yang melanggar perjanjian dengan Allah. Yang ni yang disebut dalam hadis yang pertama tadi. Dan yang ketiganya, setiap manusia hendaklah berusaha yang terbaik dalam bidang kepakaran masing-masing. Mengenai pengajaran yang ketiga ni sebenarnya tuan-tuan adalah berkaitan tentang perawi itu tadi, Abu Qatadah bin Rib'i itu tadi, kerana dia adalah seorang tentera berkuda yang terbaik. Yang Rasul kata khairu fursanana. Tentera berkuda yang terbaik adalah Abu Qatadah. Maknanya kalau kita ada kekuatan kita dalam memanah, kita fokus pada kekuatan kita. Kita berusaha menyumbang ke arah tu. Kalau boleh menulis untuk Islam, menulis untuk Islam. Kalau boleh menyumbang untuk Islam, menyumbang untuk Islam. Kalau boleh baca Quran untuk Islam, kita boleh baca Quran, menyampaikan ajaran Quran kepada umat Islam. Baik. Begitulah perbincangan kita panjang lebar mengenai hadis-hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Kita telah pun sampai kepada penghujung rancangan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sedikit pengajaran daripada hadis-hadis yang kita baca pada hari ini. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kita ketenangan dan memudahkan segala urusan kita, menjadikan salat sebagai kekuatan bagi seorang khalifah di muka bumi. Baik, bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari kita bersama-sama tadahkan tangan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Saya persilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa kita. Terima kasih Dr. Sanusi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, sama-sama kita angkat tangan, berdoa kepada Allah, memohon apa yang kita ingin hajati. Mudah-mudahan Allah memakbulkan segala permintaan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah iman kami ya Allah. Perteguhkanlah keimanan kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah solat kami ini diterima olehmu ya Allah. Jadikanlah setiap amalan kami ini diterima olehmu ya Allah. Jadikanlah setiap amalan-amalan kebaikan kami ini ya Allah diterima olehmu ya Allah. Di tangan kanan kami ini ya Allah justru masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pasakkanlah hati kami ini dengan kesabaran ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami dengan kesabaran ya Allah, dengan salat ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur, yang tidak mengeluh apa pun ya Allah, segala kesusahan yang Kau bagi ya Allah. Kami tahu ya Allah itu ujian untuk kami ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bersamalah menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran sebagai usaha pendanaan wakaf Al-Quran, wakaf media, aset, tunai dan jasa. Segala sumbangan amatlah dihargai. Semoga kita semua beroleh keberkatan.